السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita Asas Akidah Islam. Kalau Jawi muka surat 140. Dalam pada itu peristiwa tersebut. Di situ. Baik. Masih lagi di bawah Ismatur Rasul, yakni kemaksuman para nabi radhiyallahu alaihimus salatu wassalam. Jadi nabi ni maksum, terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar sejak dilahirkan. Pandangan yang kuat sejak dilahirkan, bukan semenjak menjadi rasul. Pandangan yang lebih kuat, sebagian pandangan kata semenjak menjadi rasul. Pandangan yang lebih kuat kata semenjak dilahirkan, terpelihara daripada dosa besar, dosa kecil dan sebarang kesalahan. Tapi bila kita baca dalam Al-Quran, seolah-olah ada para nabi dan rasul yang terjebak melakukan perkara yang seolah-olah macam salah, seolah-olah. Jadi kita berada dalam bab tu. Pengarang Ustaz Abdul Aziz Umar Ahmad ni rahimahullah, dia nak jelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa Nabi Adam, Nabi Yunus alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kita nak Nabi Nuh nanti dia akan sebut. Bagaimana kita nak jelaskan dari sudut kemaksuman Nabi, para Nabi, sedangkan seolah-olah macam ada kesalahan. Jadi diperlukan pada huraian. Bila nampak seolah-olah macam ada pertentangan, dia tak pertentangan pun kalau kita faham. Bila kita tak faham tu, kita nampak macam kata maksum ni nampak macam tak maksum. Sebenarnya maksum. Tapi sudut pandang tu tuan-tuan, itu kita kena faham satu isu secara tuntas. Baik, kita tengok sambungan dia. Masih lagi berada dalam kisah Nabi Adam AS, yang mana Nabi Adam kita tahu dia makan buah khuldi. Buah khuldi ni buah khuldi. Khuldi tu maksud dia berkekalan lama. Siapa yang bagi nama pokok khuldi tu? Yang bagi nama tu iblis, syaitan. Sebab nak menggoda Nabi Adam AS. Hal adullukuma ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan habis. Jadi Nabi Adam ni tuan-tuan, bila iblis sebut lagu tu, menariklah tuan-tuan. Sifat manusia memang begitu. Kita teringin pada kebaikan, kita suka pada benda-benda macam tu, kerajaan yang tetap ataupun menjadi seperti malaikat, kemudian tak meninggal dunia dah, benda yang baik bagi kita. Manusia ni dia suka pada benda-benda macam tu. Maka terlupa Nabi Adam dan dia makan. Dan kita sebut dah, yang kita dah sebut sebelum ni, Nabi Adam makan bukan dalam keadaan sengaja, tapi Nabi Adam makan dalam keadaan lupa. Fanasiya walam najid lahu azma. Kita sebut dah ayat sebelum ni. Nabi Adam terlupa dan kata Allah, walam najid lahu azma, kami dapati dalam hatinya tidak ada sengaja. Tak ada sengaja. Dia terlupa dan dia makan. Baik. Jadi kita dah sebut dah, kalau manusia ni kalau terlupa dimaafkan. Manusia kalau terlupa dimaafkan. Tapi bagi Nabi tak sepatutnya. Bagi Nabi tak sepatutnya. Tapi bagi hak manusia itu bukan kesalahan. Bagi Nabi benda itu tak sepatutnya. Jadi Nabi ni maksum daripada kesalahan yang manusia buat. Berzina, minum arak, berjudi. Para Nabi tak pernah terlibat dengan benda-benda yang macam tu. Yang para Nabi ada ni tuan-tuan, perkara yang tidak bersesuaian dengan makam kenabian. Begitu. Kemudian
Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darin, kata pengarang, dalam pada itu peristiwa tersebut merupakan rahsia yang tersembunyi yang mengandungi hikmah Allah hendak menempatkan manusia di atas muka bumi ini. Dengan kesalahan itulah mereka berdua ditempatkan di atas muka bumi ini. Ada hikmah lah. Semua Allah Ta'ala jadikan ada hikmah. Kadang-kadang kita faham, kadang-kadang kita tak faham. Sebab tu kadang-kadang apa yang berlaku kat dunia ni bukan semua kita tahu. Kadang-kadang kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan ingat saya sebut kat tuan-tuan dulu yang Nabi Musa alaihi salam waktu dia bermunajat pada Allah, dia doa pada Allah, dia nak tengok keadilan Allah pada makhluk dia. Keadilan Allah pada makhluk dia. Pasal kita boleh tengok dunia, ada orang kita tengok dia ahli maksiat tapi dia kaya. Ada orang kita tengok dia ahli ibadah baik tapi dia miskin, tak ada harta. Ada orang dia bukan orang baik, dia tak sembahyang tapi dia dapat semua. Harta ada, anak ada, kerja pun bagus, pangkat pun ada. Kadang-kadang kita nampak apa? Ya'lamu zahiral hayatid dunya, Quran sebut. Kita tengok zahir saja, kita tak tengok di sebalik dia. Kita tak nampak, tuan-tuan. Sebab tu dalam dunia ni banyak benda yang kita tak nampak sebenarnya. Kita nampak zahir sahaja. Kita tak nampak di sebalik dia. Dalam Quran sebut ya'lamu apa? Apa yang zahir dalam kehidupan. Kan Nabi Musa, saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat. Nabi Musa nak tengok keadilan Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluk dia. Kata Allah, wahai Musa, engkau tidak akan mampu untuk memahami dia. Tapi Nabi Musa minta, dia nak tengok. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Musa turun di kaki Bukit Tursina. Ingat? Kata ingat? Ingat. Betul, sambung cerita dia. Tapi jangan buat apa, tengok jangan buat apa, tengok Lepas tu dia nampak apa? Dia di Bukit Tursina ni tinggi, tuan-tuan. Dia turun kat bawah, duduk, tapi jangan buat apa, tengok saja. Maka ada datang seorang penunggang kuda yang hebat, macam orang kaya, saudagar. Dia berkuda, dia minum air dan dia tertinggal uncang emas. Dia tertinggal. Kemudian dia pun pergi. Masa dia pergi tu, datang seorang budak kecil. Budak ni nampak uncang emas tu di tepi apa? Di tepi macam perigi tu. Budak tu pun ambil lah kat mata air kan, bawah gunung. Budak tu ambil. Kemudian datang pula seorang yang buta. Orang buta ni fakir miskin, datang nak semayang. Ambil semayang di mana? Di perigi tu. Masa dia ambil dia nak semayang, yang saudagar yang kaya tadi tu patah balik. Dia cari dia punya uncang emas tu. Kemudian dia tanya kat si buta tu, hang kan ambil? Si buta tu kata bukan dia yang ambil. Dia main nak semayang. Nak ambil semayang, dah ambil semayang, nak semayang. Kau yang ambil? Dia kata tak. Saudara kata mesti kau yang ambil. Sebab apa? Sebab tak ada orang lalu kat sini melainkan hang. Aku tinggal kat sini dan hang, tak ada orang lain. Ambil hang aku. Si buta tu kata memang bukan dia yang ambil. Kalau Nabi Musa di posisi tu, mesti nak cakap, betul tak? Mesti nak cakap, bukan dia yang ambil, budak tadi yang ambil. Tapi Allah Ta'ala sebut dah. Tengok saja. Yang Musa pun tengok dan saudagar tu keluarkan pedang nak bunuh si buta tu. Nabi Musa ni sebagai manusia mestilah nak bagi tahu kan, bukan salah si buta yang miskin, dia nak sembahyang dia tak tahu apa. Tapi ingat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tengok saja, jangan cakap. Dia keluar dan dia bunuh si buta tu, dibunuh. Dan kalau kita tengok mestilah sedih, orang tak bersalah mati dibunuh. Maka Nabi Musa AS pun termenung di sebalik peristiwa tu. Kemudian dia berdoa pada Allah. Maka Allah jelaskan. Apa dia, tuan-tuan, cerita di sebalik dia? Si budak kecil tu yang ambil uncang emas tu, ayah dia dulu kerja dengan saudagar tu. Saudagar yang kaya tu. Ayah dia anak yatim, budak tu. Budak yang ambil tu anak yatim. Ayah dia dulu kerja dengan saudagar yang kaya tu, yang tertinggal uncang emas tu. Dan saudagar tu telah menzalimi ayah dia dengan tidak membayar gaji. Banyak mana? Sebanyak yang ada dalam uncang emas tu. Sebanyak itulah yang apa? Yang saudagar tu tak bayar pada ayahnya.
Dan budak tu ambil, kita tahu bila budak ambil, budak tak ada dosa tuan-tuan. Budak tidak ada dosa. Jadi budak tu ambil, sekadar mana dia ambil, takat itulah yang saudagar dulu tak bayar pada ayah dia. Dia ambil hak dia. Habis tu si buta tu macam mana nak kena bunuh. Maka kata Allah Subhanahu Allah Taala berfirman pada Musa alaihi salam, si buta tu dialah yang bunuh bapa budak tu. Si buta tu lah masa dia muda dulu, sebelum dia buta, dia yang bunuh bapa budak tu. Tuan-tuan nampak tak? Yang si buta tu dia bunuh balas. Dia bunuh balas. Budak tu dapat balik hak ayah dia dengan jalan yang tak salah. Memang tak salah pasal dia budak-budak, mana salah. Budak-budak tak ada dosa. Rufi'al qalam al-salat, kita tahu kan. Kemudian apa nama? Yang si buta tadi mendapat pengampunan daripada Allah. Pasal apa? Dia dah dibunuh balas, betul tak? Bunuh balas habis dosa. Siapa yang mencuri dalam Islam dan dipotong tangan dia, dosa dia hilang. Si buta tu tadi mati dalam keadaan dosa dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok zahir saja, kita tak tahu di sebalik cerita tuan-tuan, apatah lagi yang ada di dada, kita bukan tahu rahsia-rahsia di sebaliknya tuan-tuan, kita tak tahu. Firaun tuan-tuan tengok, lawan Nabi Musa jahat, tapi dia berkuasa lama Firaun tu berkuasa ratusan tahun. Dan sebelum dia nak hancur tu 40 tahun. Nabi Musa berdoa. Ni masa Nabi Musa lawan ni dia dah lama dah. Masa Nabi Musa lahir tu pun dia dah berkuasa dah. Masa Nabi Musa duduk dalam peti tu dia dah berkuasa dah. Masa Nabi Musa berdakwah dan dia menentang Nabi Musa, 40 tahun Nabi Musa doa kehancuran ni. 40 tahun bahawa Allah Ta'ala kabulkan. Firaun hidup dan walaupun dia jahat lawan Nabi Musa, dia tak pernah sakit. Dia ada isteri, dia ada anak, dia ada kerajaan, kekayaan yang kita pun tak ada. Dan hidup dah lama dia hidup. Dia menentang Nabi Musa 40 tahun. Sebelum tu dah berpuluh tahun ke ratusan tahun. Orang dulu umur panjang. Dia dah berkuasa. Sebelum lagi Nabi Musa lahir, dia dah berkuasa dah. Ramses II tu. Tapi tuan-tuan, pasal apa yang panjang sangat umur dia tu? Sebab dia ada kebaikan dia, yang kita pun tak mampu buat macam dia. Dan Allah Ta'ala balas kebaikan dia di dunia. Apa kebaikannya? Itu adilnya Allah. Adilnya Allah, sehingga ke orang yang kafir pun kalau dia buat baik, Allah balas kat dunia. Kenapa tak balas di akhirat? Kerana dia tak beriman pada Allah. Dia tak beriman pada Allah, dia tak mengharap pahala pada Allah, dia tak dapat, dia tak beriman. Macam tuan-tuan isi minyak selalu dekat Shell, tapi kad tak mau beli. Ahli mana ada point? Buat macam-macam kebaikan kat dunia tapi tak beriman pada Allah, macam mana nak dapat pahala? Tak beriman pada syurga, tak beriman pada hari akhirat, mana nak dapat pahala? Jadi tuan-tuan, apa kebaikan Firaun? Dialah yang bela Nabi Musa. Daripada Nabi Musa kecil, bukan Nabi Musa saja, dialah bela Nabi Musa, dialah bela mak Nabi Musa, dan semua keluarga Nabi Musa. Firaun bela dengan kemewahan dan kekayaan. Dan Nabi Musa dibesarkan di istana dia, bukan dibesarkan biasa, dibesarkan dengan didikan sebagai pahlawan dan pemimpin. Itu kebaikan dia. Dan kita pun tak boleh buat lagu tu. Mana ada kita membesarkan Nabi, tuan-tuan. Dan Allah balaskan ke dunia. Allah ni adil semua, tuan-tuan. Dan kita baca dalam kitab Imam Al-Bukhari kan, ada Al-Adabul Mufrad, Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu jahat. Kita baca tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi dalam adab mufrad, Imam Bukhari sebut yang mana Abu Lahab ni diringankan azab di setiap hari Isnin, dan dia diberi minum daripada jari-jari Nabi. Sebab apa? Waktu Nabi lahir, dia lah paling seronok sekali. Dia bebaskan Suwaibah Al-Aslamiyah. Adilnya Allah, semua dapatkan adilan Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kat dunia, tuan-tuan, jangan iri hati sangat. Kadang kita tak tahu, tuan-tuan, boleh jadi ada orang kita tengok di dunia dia susah, tapi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala janjikan dia di akhirat tu, nanti kita cemburu tengok kat dia. Kat dunia kita tengok kesian dia tu, bila mati nanti kita cemburu tengok kat dia apa yang Allah Ta'ala balas pada dia di akhirat kelak. Jangan tengok dunia je, tengok dunia akhirat. Boleh jadi kat dunia kita rasa lebih pada dia, kat akhirat kita akan cemburu tengok dia. Nah. Baik tuan-tuan, oleh kerana kedudukan Adam itu, dan kita sebut waktu Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah,
Ni Nabi Adam tak jadi lagi. Apa yang Allah Ta'ala firman? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Belum dijadikan Nabi Adam. Masa ni Nabi Adam belum dijadikan. Ingatlah ketika mana Tuhanmu berkata pada para malaikat, aku akan jadikan khalifah, yang ni pemimpin, pemerintah di atas muka bumi ni, di muka bumi. Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Adakah engkau ya Allah akan jadikan di atas muka bumi satu makhluk yang akan buat kerosakan di atas muka bumi? Wa yasfikud dima, dan saling berbunuh-bunuhan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat ni selalu bertasbih, mentakdis, menyucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, aku mengetahui apa benda yang barang yang kamu tidak tahu. Allah Taala kata para malaikat kepada para malaikat. Tuan-tuan, sebab itulah usia, makna macam mana malaikat boleh tahu ada makhluk manusia ni akan buat rosak? Seolah-olah dah nampak di dunia ni dulu, sebelum manusia duduk, ada makhluk lain dah. Ada yang kata jin, ada yang kata han dan jan. Dia ada persamaan dengan manusia. Dia ada nafsu dan dia diberi pilih. Sebab tu malaikat boleh agak lah. Sebab tu usia bumi berapa? Usia bumi 4.5 bilion tahun. Sangat lama usia bumi. 4.5 bilion tahun. Ini satu usia yang sangat panjang. Usia galaksi kita apa? Usia galaksi kita ni apa? 33 bilion tahun. Saya tak ingat. Lama dah usia planet ni. Usia alam semesta. Jadi bumi dah ada sebelum Nabi Adam ada. Kan Allah Ta'ala kata nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Muka bumi dah ada. Tu yang bumi tua tu, 4.5 bilion tahun umur dia, tua. Jadi sebelum dijadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah kat para malaikat, Nabi Adam ni tempat dia di mana? Bukan syurga. Tempat dia di mana? Dunia. Khalifah atas muka bumi. Baru dijadikan Nabi Adam alaihi salam. Betul, Allah Ta'ala ajar Nabi Adam ilmu-ilmu yang mana apa, bila ilmu tu Nabi Adam bentangkan, malaikat tak boleh bentangkan, malaikat pun apa, kagum. Baik tuan-tuan, tak apa, dipendekkan cerita tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala tak letak terus Nabi Adam atas dunia? Betul tak? Tak letak terus saja di dunia. Tapi Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dan Hawa duduk di mana? Syurga dulu. Ni pengarang sebut ni. Mengandungi hikmah Allah hendak menempatkan manusia di atas muka bumi ini. Dengan kesalahan itulah mereka berdua ditempatkan atas muka bumi. Tuan-tuan tahu apa antara hikmah besar dia? Supaya kita kenal musuh kita nombor satu, tuan-tuan. Itu dia. Supaya manusia ni tahu siapa musuh kita nombor satu. Kan dalam Quran sebut kan tentang siapa musuh kita? Iblis dengan syaitan, anak cucu dia. Kan dalam kama akhraja abawaikum minal jannah. Allah Ta'ala suruh kita ingat iblis itu musuh kita yang utama, seperti mana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu daripada syurga. Siapa dia? Adam dan Hawa. Itu hikmah supaya manusia ingat, berhati-hati, kita ada musuh nombor satu, iblis. Dalam Quran kan sebut surah Yasin, kita duk baca dulu kan. Kalau di Penang Jumaat malam memang tak ada kuliah, diperkhususkan untuk baca Yasin. Kalau di Perak ni kita kalau tak ada kuliah kita baca Yasin. Kalau ada kuliah kita kuliah lah, sebab kuliah lebih afdal daripada baca Yasin. Tuan-tuan nak baca kemudian pun tak apalah. Tapi di Penang macam itulah. Malam Jumaat memang diperkhususkan untuk baca Yasin. Baguslah. Bagus juga. Baik, jadi tuan-tuan, kita baca Yasin kan ada alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, tidakkah kami peringatkan, memperingati kamu, mengambil janji pada kamu, la ta'budish syaitan, jangan tunduk patuh pada syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, dia adalah musuh kamu yang nyata. Itu hikmah nombor satu. Dalam ayat yang lain, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itulah musuh kamu yang sebenar-benarnya, jadikanlah dia musuh kamu. Macam ayat tadi kita sebut, kalaulah bukan kerana si iblis tu, kita semua berada di syurga. Baik.
Itu nak cerita tuan-tuan, itu hikmah ni. Dan Allah Ta'ala mengetahui dah yang iblis ni tuan-tuan, dalam hati dia ada kufur, dia ada takabur yang menyebabkan dia menjadi kufur. Baik, kemudian itu hikmah dia lah. Cuma tuan-tuan, saya pernah sebut kat tuan-tuan, Quran kata syaitan tu musuh kita yang utama. Syaitan tu, jadikanlah dia musuh kamu, sebab kerja dia nak tarik bagi ramai masuk neraka dengan dia. Tapi macam mana kita nak lawan dengan dia? Sebab kita tak nampak dia. Kan tak nampak dia. Kalau nampak dia, kita boleh luku kepala dia, tampak kat pokok, buka rengga dalam seluar dia ke. Tapi kita tak nampak dia. Macam mana kita nak lawan dengan dia? Kalau nampak senang, boleh kita bertinju dengan dia. Kita tak nampak dia, tapi Quran kata lawan dia. Jangan patuh pada dia, jadikan dia musuh kamu yang nombor satu. Macam mana kita nak lawan dia sedangkan kita tak nampak dia? Kita tak dapat pegang dia, kita tak dapat sentuh dia, malah dia boleh berjalan dengan dalam aliran darah ni. Aliran darah. Macam mana nak lawan dengan dia? Lawan dengan dia ni, tiap sekali lintasan-lintasan yang jahat, lawanlah. Ada lintasan jahat dalam hati kita tu daripada syaitan lah. Mai sangka buruk dengan suami, sangka buruk dekat isteri, mai perasaan kita benci dengan adik-beradik kita, mai perasaan, syaitan lah tu. Jangan layan dia. Dia merosakkan diri kita tuan-tuan. Contohlah, kalau kita bersangka buruk dengan orang ataupun dengan adik-beradik kita, dengan siapa-siapa lah kita bersangka buruk, tuan-tuan, sangka buruk ni daripada syaitan. Dia bisik kat kita, dan sangka buruk tu merosakkan kita tuan-tuan. Kenapa saya kata sangka buruk merosakkan kita? Kadang-kadang yang kita sangka tu bukan betul pun, tak ada pun. Yang kita sangka tu tak ada, kita je sangka. Betul tak? Kita duduk sangka buruk kawan ni, padahal tak ada pun. Syaitan lah yang bisik kat kita macam-macam sangkaan buruk. Dia memang nak gaduh dengan hang, dia nak bagi sakit hati hang. Oh ya. Betul tuan-tuan, bila syaitan main macam mana? Nak kata apa no? Astaghfirullahalazim boleh. A'udzubillah boleh. Faedah dalam Quran yang tersebut macam mana? Nazghum minasyaitan fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Dia sebut bila kita diganggu, sebut a'udzubillah. A'udzubillah. Minta lindung daripada a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia akan datang perasaan tu. Kadang kita sangka buruk kau ni, kadang benda yang sikit mungkin dia jadi besar. Tuan-tuan tengok macam mana dekat Kelantan bertumbuk mati tuan-tuan. Mati bertumbuk. Kesian. Marah tuan-tuan, dah marah apa? Macam mana marah? Orang hilang kawalan. Iyalah, kawan tu mati, hang pun tunggu masa lah nak terjun dalam 302 kanun kesiasaan. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan, bila mai perasaan yang tak elok, saya lagi satu tuan-tuan, sangka buruk. Sangka buruk kadang-kadang benda tak betul. Kita bila sangka buruk, kita sakit hati. Kita sangka buruk kawan ni, sangka buruk, kita akan jadi marah. Padahal benda tu tak ada pun. Umpama dia macam apa? Macam ular. Ular, dia waktu malam dia terbelit gergaji. Bila ular dia terbelit gergaji, dia akan rasa sakit. Dia akan buat apa? Dia akan kuatkan lagi belitan. Lagi kuat dia belit, lagi dia sakit. Dia belit lagi sampai putih badan dia. Macam itulah kita sangka buruk. Kita sangka buruk, kita sakit hati. Lagi sangka buruk, lagi sakit hati. Lagi sangka buruk, lagi sakit hati. Tuan-tuan, bila sakit hati apa jadi? Tuan-tuan pergi cek darah tuan-tuan. Darah naik, itu ya tak? Semua naik tuan-tuan, emosi. Pergi cek, tak jadi pergi cek. Dia tengah marah dengan orang ni, pergi cek. Semua jadi tak stabil badan kita. Kadang benda tu tak ada pun. Itu syaitan kadang dia rosakkan kita dengan cara lagu tu. Dia bergerak. Itu cara kita berhadapan dengan dia. Dan kita tahu syaitan dia bergerak aliran darah. Kadang-kadang kalau tuan-tuan tanya orang perubatan Islam, ini susah sikit benda ni. Kanser
Kanser juga tuan-tuan, memang kanser ada. Dan kanser juga kadang-kadang kerana perbuatan sihir, syaitan dan jin tuan-tuan, kadang-kadang. Tapi semua dengan izin Allah lah. Semua dengan izin Allah. Kesan dia lebih kurang sama. Kanser sebab dia bergerak dalam aliran darah. Kalau sebab tu saya pernah dengar sebahagian Ustaz Darul Syifa kata kanser ni juga sebenarnya sebahagian daripada kesan sihir. Kesan sihir, benda yang kita tak nampak tu yang banyak kanser orang tak tahu. Tahu-tahu dah tahap 3, tahu-tahu dah tahap 4. Tapi saya tak kata semua sihir tuan-tuan, nanti sangka buruk dengan orang pula. Nanti kena kanser sangka buruk dengan orang. Jangan tuan-tuan, itu masalah juga. Tuan-tuan sakit je jangan sangka buruk dengan orang. Itu satu hal juga. Semua sangka buruk, kawan ni buatlah, kawan ni buatlah, kawan ni buat lah. Padahal duk makan gula banyak, pening pula. Ada orang saya jumpa, dia kecil manis tinggi, minum gula, dia sakit, kawan ni buat dia, kawan ni buat. Duk minum gula selalu. Clear dia yang bagi rosak badan dia. Tapi dia kata orang buat dia. Baik. Jadi tuan-tuan gitulah. Jadikan dia sebagai musuh kita, lawan. Segala benda yang lintasan yang buruk, fikiran yang buruk datang, boleh sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingat 3 pintu yang saya pernah sebut kat tuan-tuan. 3 pintu ni syaitan boleh menguasai kita. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dah berapa kali. Yang pertama, pintu apa? Syahwat. Syahwat, nafsu. Sebab tu tak boleh berdua-duaan lelaki perempuan dalam bilik. Macam sekarang kan, semua tak ada nafsu. Nafsu tak naik. Tapi cuba duduk berdua-duaan lelaki perempuan dalam satu bilik, duduk menyembang, pintu tutup. Tak boleh. Sagi dah nafsu dah naik, dia susah dah. Susah nak kawal. Sama ada lelaki perempuan, sama ada lelaki tu ustaz, tok guru, dia tak kira. Syahwat kalau dah naik, dia dah susah. Dia nak susah nak kawal. Melainkan orang yang betul-betul beriman, kuat iman dia. Sebab tu dalam Quran dia tak bagi berdua-duaan. Dalam hadis dia tak bagi. Dalam Quran dia sebut apa? Dia bukan sebut jangan berzina, dia kata jangan mendekati zina, jangan dekat. Sebab kalau dah dekat, nafsu dah naik, susah. Jangan dekat. Sebab tu dalam Islam tak bagi berdua-duaan. Tak bagi berdua-duaan lelaki perempuan, tak boleh. Sebab nanti nafsu naik, dia jadi maksiat. Orang lelaki ada nafsu, orang perempuan ada nafsu. Bila dah naik nafsu, dia tahu nak seronok betul tak? Dia tak fikirlah halal haram. Dia tak fikirlah kesan buruk. Dia kira seronok dia aja. Bila nafsu dah naik di kepala. Ulama sufi kata apa? Bila kelazatan nafsu tu dah masuk dalam akal dia. Akal yang ada ni bukan digunakan untuk halang nafsu tu. Akal yang ada ni digunakan untuk macam mana nak merealisasikan nafsu dia. Dia jadi nafsu tu dah masuk dalam kepala dah. Akal ni tak boleh nak kontrol dah. Pertama, pintu syahwat. Yang kedua, marah. Macam bergaduh kat Kelantan, macam tu. Bertumbuk sampai mati tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana boleh mati bertumbuk tuan-tuan. Dahsyat tu. Mungkin dia hentak kepala kawan tu kat ni ke. Tak tahu, berdarah ni teruk. Nampak? Jadi apa? Marah boleh jadi. Marah tuan-tuan boleh membunuh kalau layan marah. Marah kat orang, kita layan marah tu boleh sampai membunuh. Kalau kita ikutkan perasaan marah tu, boleh sampai membunuh. Malah pada orang tu biasa, orang biasa yang tuan-tuan tengok baik, tapi kalau dia layan marah, dia boleh sampai membunuh. Sebab tu ada orang yang tak ada rekod jenayah, tiba-tiba bunuh orang. Ada? Ramai tak ada rekod jenayah, bukan buah pengaruh dadah, metapetamin, syabu, tapi dia boleh bunuh orang tu bila dia layan marah dia. Oi, ke tuan-tuan, layan marah boleh bunuh orang. Boleh bunuh. Tengok yang kat Johor tu, marah kat bini dia tembak bini dia. Ada kan? Kesian anak kecil lagi, anak 2 kecil lagi. Bini dia minta cerai, dia tembak bini dia guna senapang angin. Tahu senapang angin? Airgun tu kuat tu. Kalau dekat senjata tu haram, tak boleh guna. Tapi ada aja dia perbuat, dia pun boleh buat sendiri. Ada yang buat sendiri, ada yang seludup. Kuat tu, kalau yang betul-betul kuat, lembu pun mati. Dia kuat, dia bubur apa? Angin 4500 PSI, kuat. Tembak memang mati. Pakai pelet besi tuan-tuan. Buah angin biasa lah, tapi kuat. Bini dia tidur, dia tembak bini dia. Mati bini dia. Dah mati dia buat apa? Dia bawa jengkaut, dia pergi tanam bini dia. Dia memang tokek jengkaut. Dia dengan kawan dia. Dia dengan kawan dia bawa, dia bulan ton drum, dia pergi tanam bini dia. Esok kena tangkap dah. Pasal apa? Kawan dia takut. Kawan dia takut, ni mati ni, bersubahat, dia pergi report polis. Bini mati. Anak kecil lagi, anak baru darjah 2, darjah 3, kecil lagi, perlu kasih sayang mak dan ayah.
Kalau ikut fakta kes ni memang tak lepas lah. Betul tak? Memang jelas. Memang tak akan lepas. Memang 302. Memang dalam tangan lah 302 tu. 302 kanun kesiasaan memang dalam tangan. Memang sabit lah. Nak nipu macam mana? Senapang apa semua ada. Ayah nak kena gantung. Saya bila kes tu mula-mula tu, Facebook kan ada. Kita sempat tengok Facebook dia. Baru sambut birthday anak. Allahu Akbar. Bila layan marah. Jadi macam tu. Ingat yang bunuh bini dia, orang Singapura. Bini dia minta cerai ke, gaduh pasal apa tu, baru sambut birthday. Dia bunuh anak dia dengan bini dia tu. Yang dia pun jumpa. Ada yang dia bunuh. Yang anak dengan bini dia potong kepala, dia buat atas shilling. Potong kepala. 2 orang anak kot dia bunuh. 2 dia bunuh anak dia, seorang yang kecil dia tak bunuh. Perempuan tu orang Malaysia, lelaki tu orang Singapura. Kepala anak dia dengan bini dia buat atas shilling. Badan dia potong badan. Tuan-tuan bayangkan, dia tak pernah ada rekod jenayah, tak pernah tak isap dada, layan marah dia jadi luar biasa. Mayat bini dia dengan anak dia lempak. Orang kan nak patung, yang orang jumpa tepi jalan kat highway tu kan nak patung. Anak dia dengan bini dia buang. Lepas tu dia balik mana? Dia balik Singapura. Lepas tu dia takut. Dia bagi tahu kat mak ayah dia, tengok, jangan dilayan marah tu. Lepas tu yang ketiga apa? Syahwat, marah, lalai. Duk TikTok kan. Dia tengok orang perempuan berjoget jual ubat. Tengok. Macam mana saya boleh tahu? Saya ada TikTok juga tuan-tuan. Kita buka TikTok, dia keluar iklan tu dulu, betul tak? Kita tekan link TikTok, keluar dulu orang jual ubat macam-macam cara. Ya, tuan-tuan duk tengok layan surai. Tengok 2 jam tak berasa. Tengok. Baik tuan-tuan, kemudian oleh kerana kedudukan Adam itu mulia dan lebih hampir kepada Tuhan, maka dengan apa yang berlaku kepadanya itu dipandang berat dan disuruh mereka bertaubat kepada Allah sebagaimana diilhamkan ayat 23 surah Al-A'raf. Jadi Nabi Adam AS bila dah termakan buah apa? Buah khuldi, Nabi Adam diturunkan, maka pakaian syurga ini tertanggal daripada badan Nabi Adam dan daripada Siti Hawa. Kemudian dia ambil daun. Ada yang kata daun pokok ti, macam-macam lah pandangan. Ambil daun tu untuk menutup kemaluan. Sebab pakaian semua tertanggal. Jadi ambil tutup. Kemudian turun ke dunia. Bila Nabi Adam AS turun ke dunia, kita bila tengok cerita ni, tuan-tuan nak cerita betapa jahatnya iblis tu. Jahat iblis tu. Jadi apa bezanya kita kalau kita ikut dia? Kalau kita ikut bisikan-bisikan yang jahat, kita ikut iblis lah. Kita boleh fikir kan, bisikan ni jahat, ini bercanggah dengan agama, bercanggah dengan ilmu yang aku belajar, jangan ikut. Tapi bila kita ikut, kita ikut syaitan lah. Tu yang kata la ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan, yang taat patuh pada dia. Baik, sebagaimana diilhamkan. Jadi Nabi Adam AS bila turun ke dunia, Nabi Adam tak tahu bagaimana nak memohon kemaafan, memohon ampun pada Allah SWT. Maka Allah ilhamkan dalam ayat Quran, dalam surah Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Yani Nabi Adam menerima beberapa kalimat daripada Allah, dia berdoa, maka Allah ampunkan dosa dia. Inilah dia tuan-tuan, Allah yang ajar Nabi Adam. Doa ni jangan kita tinggal, dan saya yakin boleh kata semua imam lah selama saya pergi mana-mana masjid takkan tinggal doa ni. Pasal inilah doa yang pertama yang dibaca oleh ayah kita Nabi Adam AS ketika turun di dunia tuan-tuan. Dan doa ni Allah yang ilhamkan, Allah yang ajar Nabi Adam bagaimana nak berdoa. Apa doa dia? Surah A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu kan orang baca kan. Mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya jadilah kami dari orang-orang yang rugi. Dengan doanya itu maka Allah menerima taubatnya. Allah pun terima taubat. Jadi cerita dia tak mana tuan-tuan, Nabi Adam tidak bersalah. Kenapa tak bersalah? Yang pertama, kerana Nabi Adam lupa.
Tak sengaja. Lupa ni di sisi manusia bukan kesalahan. Tapi bagi hak Nabi Adam itu satu benda yang tidak sepatutnya. Dan Nabi Adam minta ampun ni bukan kerana dosa macam kita nah. Bukan macam dosa kita manusia buat. Kita dosa macam-macam tuan-tuan. Manusia yang ada atas muka bumi ni dosa besar ada, dosa kecil ada, bukan dosa-dosa tu. Nabi-nabi ni lupa. Tapi bagi hak Nabi satu benda yang tidak patut. Jadi minta ampun di atas mana? Di atas perkara yang menyalahi sifat apa? Yang tidak sesuai dengan makam kenabian. Bukan dosa. Bukan dosa. Yang kedua, Nabi Adam memang dijadikan oleh Allah untuk menjadi khalifah di mana? Di muka bumi. Dan kita ni pun sebelum menjadi Nabi Adam, Allah Ta'ala sebut dah kita ni khalifah di atas muka bumi. Boleh dah? Kemudian tuan-tuan, kita tengok Nabi Nuh alaihi salam, seorang rasul yang dianggap bapa yang kedua kepada manusia, kerana beliau banyak sekali mengorbankan masa hidupnya untuk menyeru kaumnya kepada agama Allah. Saya sebut kat tuan-tuan lah, dia ada 3 Nabi yang dianggap bapa manusia. Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Nuh, sekurang-kurangnya. Nabi Adam kita tahulah. Nabi Syith kenapa? Kerana Nabi Syith ni anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam ada 40, 20 lelaki, 20 perempuan. Yang ada anak hanyalah Nabi Syith. Jadi kita juga anak Nabi Syith semua. Lepas tu anak Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Setelah Nabi Nuh kapal dia berlabuh di Bukit Judi, maka datang wabak yang telah meragut nyawa seluruh pengikut Nabi Nuh. Tinggallah Nabi Nuh dengan anak-anak dia. Tak ramai anak. Daripada Nabi Nuh dengan anak-anak dia dah, adalah semua manusia atas muka bumi ni. Kemudian mengorbankan masa hidupnya untuk menyuruh kaumnya kepada agama Allah. Berapa lama? 950 tahun. Dia berdakwah selama 950 tahun. Yang beriman tak sampai 100. Ada kata 82, ada kata 86, tapi tak sampai 100. Tetapi sebilangan kecil sahaja yang menerima seruannya dan terselamat dari bencana taufan yang menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan keluarganya sendiri. Yang ini saya tak mau cerita dah. Pasal cerita dia kita dah cerita sebelum ni. Kita ingatlah cerita dia tu, Kanaan dan sebagainya. Oleh kerana perasaan terharu dan kasih sayang Nabi Nuh kepada keluarganya, maka dengan tidak disedari beliau memohon kepada Tuhan supaya diselamatkan anaknya dan keluarganya daripada bencana taufan yang besar itu. Sedangkan Allah telah menyatakan bahawa anaknya itu bukan lagi daripada keluarganya, kerana mereka telah terputus hubungan keluarga dengan sebab kekufuran. Oleh itu Nabi Nuh berdoa memohon keampunan daripada Allah seperti ayat 47 surah Hud. Baik, macam ni tuan-tuan. Saya kena detailkan sikit. Buku ni sebut lagu ni, tapi kalau cerita dia yang sebenarnya macam ni. Kalau ikut dia punya ikut dia punya ni lah, bagaimana benda tu berlaku. Nabi Nuh alaihi salam, Allah menjanjikan Nabi Nuh sebelum taufan, Allah akan menyelamatkan Nabi Nuh dengan ahli keluarganya. Itu janji Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh sangat gembira bila Allah janjikan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Nuh, bahawasanya isteri dia, anak dia akan selamat. Kemudian jadilah taufan. Dan kita tahu taufan ni bukan taufan biasa, seluruh muka bumi. Apa bukti seluruh muka bumi? Allah suruh bawa binatang dua pasang. Ada dalam Quran sebutkan. Ni sebut dalam Quran. Wa qul nahmil fiha zaujain isnain. Tiap-tiap haiwan bawa 2 pasangan, jantan betina, jantan betina. Ni sebut dalam Quran. Sebabnya ni banjir habis semua, habis. Sebab tu kapal Nabi Nuh, ingat saya sebut dulu masa cerita Nabi Nuh, dia ada 3 level. Level atas sekali burung dan unggas-unggas. Level yang kedua manusia. Level yang ketiga binatang buas dan haiwan-haiwan lain lah. Yang level ketiga. Ikan mana? Ikan tak payahlah banjir, dia berenang layak. Ikan tak ada duduk layak. Baik. Jadi tuan-tuan, banjir satu muka bumi. Itu Nabi Nuh. Allah Ta'ala janjikan pada Nabi Nuh keluarga dia akan selamat. Tapi Nabi Nuh terkejut.
Macam mana Nabi Nuh boleh berdoa dalam ni sebut doa ni? Sebab masa Nabi Nuh AS duduk atas kapal, Nabi Nuh terkejut tengok anak dia Kanaan duduk berenang. Ulama bincang, kenapa Nabi Nuh terkejut? Boleh tengok dalam tafsir. Kenapa Nabi Nuh terkejut? Yang Kanaan dan isteri Nabi Nuh, dalam Quran sebut isteri Nabi Nuh, wa mar'at Nuh. Kenapa Nabi Nuh terkejut? Dia pun tak beriman. Sampai Nabi Nuh kan, kita tahu dalam Quran bila Nabi Nuh tengok anak dia, Nabi Nuh terkejut yang amat-amat. Pertama, Allah Ta'ala janji akan selamat. Dan Nabi Nuh pujuk kan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anak, mailah naik sekali dengan kami, jangan bersama orang kafir. Apa kata anak Nabi Nuh Kanaan tu? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan pergi ke gunung yang mana gunung akan selamatkan saya daripada air. Kata Allah, qala la 'asimal yawma min amrillah, hari ini tak ada siapa boleh selamatkan kau daripada perintah Allah, azab Allah. Tengah duk pujuk ni, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, tengah pujuk ombak besar mai, pum, telan anak dia. Termenung tuan-tuan Nabi Nuh. Kenapa ulama tafsir sebut Nabi Nuh terkejut? Ulama tafsir sebut kerana isteri dengan anak Nabi Nuh, depa pura-pura beriman. Duduk dengan Nabi Nuh macam beriman. Bila naik atas kapal, depa tak mau naik. Rupanya depa tak beriman. Dan Nabi Nuh doa. Walaupun Nabi Nuh dah nampak dah tuan-tuan benda macam tu, Nabi Nuh berdoa. Jelas Nabi Nuh nampak yang anak dia tenggelam, isteri dia tak naik, wa mar'at Nuh. Tapi Nabi Nuh berdoa, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku. Nabi Nuh berdoa inna bani min ahli. Dalam ni dia tak sebut ni. Dia lepas ni, ni dah terlepas. Ni lepas ni, lepas ayat sebelum ni tuan-tuan yang saya baca ni. Inna bani min ahli, wahai Tuhan, sesungguhnya anak aku daripada keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janji kamu itu benar. Kemudian apa kata Allah? Kata Allah, innahu laysa min ahlik, wahai Nuh, anakmu itu bukan daripada keluarga kamu. Dari segi darah daging je, betul. Dari segi darah daging, dia memang anak Nabi Nuh. Qabil tuan-tuan yang masuk neraka tu, Qabil, dari segi darah daging dia anak Nabi Adam ke tak? Ijma' ulama tuan-tuan, Qabil memang anak Nabi Adam. Ahli neraka ke bukan? Memang ahli neraka. Tak ada orang kata dia ahli syurga, dia ahli neraka. Dari segi darah daging, Kanaan memang anak Nabi Nuh, tapi di sisi Allah dia bukan daripada keluarga Nabi Nuh. Habis tu yang janji Allah nak menyelamatkan Nabi Nuh dengan keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh ni adalah pengikut Nabi Nuh yang beriman dengan dia. Gitu. Siapa pengikut Nabi Nuh yang beriman dengan dia, dia termasuk dalam keluarga Nabi Nuh alaihi salam yang atas kapal tu. Bukan kira darah daging, kira amalan. Innahu amalun ghairu soleh, sambungan. Allah Ta'ala kata kerana dia amalan dia tak baik. Dia darah daging kamu, tapi dia bukan keluargamu di sisiku, kerana amalan dia tidak baik. Baik. Jadi tuan-tuan, ini yang sambungan ni. Nabi Nuh pun minta ampun. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh bermohon, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya jadilah aku daripada kalangan orang yang rugi. Menarik tuan-tuan, bukan apa? Nabi Nuh bukan buat dosa macam manusia lain. Bukan berzina, bukan minum arak, bukan berjudi, bukan mengumpat. Nabi Nuh cuma berdoa tentang anak dia, yang mana Nabi Nuh harap Allah selamatkan dia. Itu saja. Tapi Nabi Nuh ni bila ditegur oleh Allah, Nabi Nuh terasa ini satu kesalahan yang berat. Itu saya sebut kat tuan-tuan, Nabi-Nabi punya dosa bukan seperti yang kita gambar dalam kepala kita. Dosa Nabi-Nabi ni adalah satu perbuatan yang Nabi-Nabi rasa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Rasul. Begitu. Kalau berzina ni manusia tak patut buat. Boleh lah. Jadi kerana Nabi Nuh berdoa supaya Allah selamatkan anak dia yang jelas tenggelam, dan bila ditegur oleh Allah, maka Nabi Nuh rasa bersalah. Tuan-tuan nampak betapa halusnya jiwa Nabi, betapa rapatnya dengan Allah, sehingga tuan-tuan
berdoa pada benda yang tidak patut pun dia rasa kesalahan yang berat. Tuan tengok bagaimana Nabi Nuh berdoa. Kalaulah engkau tidak mengampunkan aku, merahmati aku, maka aku termasuk dalam orang yang rugi. Silap tuan-tuan. Dia rasa kurang adab dia dengan Allah. Begitulah. Rasa. Dan dia minta ampun. Jadi tuan-tuan lepas ni, ada lagi tuan-tuan, lepas ni kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bila kita baca ya macam Nabi-Nabi mohon ampun, Nabi-Nabi mohon ampun kerana Nabi rasa beberapa perbuatan Nabi ni tidak sesuai dengan makam kenabian dia. Nabi Muhammad pun minta ampun sehari 100 kali kan. Kita pun tahu ada hadis. Bukan minta ampun terhadap dosa Nabi, tapi minta ampun Nabi-Nabi ni risau, takut-takut dalam menunaikan tugas sebagai seorang rasul ada kurang dia. Takut ada kurang, ada al-iqtisar dalam menunaikan hak Allah. Itu yang Nabi lepas sembahyang, Nabi buat apa? Lepas bagi salam. Nabi Muhammad SAW lepas bagi salam buat apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa minta ampun? Kot ada kurang dalam sembahyang tadi. Padahal Nabi ni sembahyang tuan-tuan nombor 1 paling khusyuk di dunia. Tapi Nabi lepas sembahyang tawaduk, minta ampun, kot ada kurang. Macam tu. Itulah tawaduk. Siapa yang sembahyang lepas habis sembahyang aku ni confirm terima, khusyuk tadi, takkan tak terima. Yang tu sombong pula. Akhlak tu tak ada. Akhlak orang yang bagus ni dah bagus pun betul. Macam kita kalau orang baik kan, kita apa? Kita tolong dia, contohnya lah, kita tolong pergi rumah dia, kita tolong mesyur rumput ke apa ke. Biasanya orang bayar kat kita 150 contoh. Dia bayar kat kita 500 contoh. Dah lah bayar 500, sediakan makan apa semua, dah habis semua tu, dia kata saya minta maaf lah, kurang apa ke. Padahal bagi tu lebih pada orang. Dia tak? Bagi tu lebih pada orang lah. Bagi pun 500. Orang biasa bagi 150. Biasa mai makan pun tak ada. Ni makan bagi siap nasi berani, gam semua ada, gam uhu semua ada bagi tuan. Makan pun mewah dah. Tiba-tiba nak balik tu kata saya minta maaf lah kot. Datuk ke Datuk Seri saya minta maaf kot. Kok ada kurang ke terkasar bahasa. Padahal cakap punya lembut dengan kita. Itu pun minta maaf lagi. Itulah orang akhlak baik. Tapi ada kepatut orang tu kalau dia dah bagi kita 500. Lepas tu bagi kita makan tapi cakap lebih kurang kita. Banyak kot tu, 500 banyak tu. Tak bagus lah pula. Siap bagi makan ni, siapa nak bagi makan? Sombong lah pula. Itu bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni walaupun dah bagi terbaik, tapi kok ada kurang. Itulah akhlak Nabi-Nabi dalam beribadah pada Allah. Baik tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan terlajak masa. Akan datang kita sambung Nabi apa? Bawah tu. Nabi Ibrahim AS. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma.